Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tajuk bahagi perpuluhan. Sebelum kita menjawab soalan berkaitan bahagi perpuluhan, cuba kita fahami apakah itu dan bagaimana cara untuk membahagi perpuluhan. Okey. Jadi pertama, murid-murid perlu tahu bahawa bahagi perpuluhan adalah sama seperti bahagi nombor bulat ataupun sama juga operasi bahagi nombor biasa. Seterusnya, untuk bahagi perpuluhan ini, murid-murid perlu tandakan titik perpuluhan dalam jawapan di atas titik perpuluhan nombor yang dibahagi, dan seterusnya, jika terdapat baki, tambahkan sifar pada nombor yang dibahagi. Kemudian, proses bahagi diteruskan sehingga tiada baki. Jadi ada 3 perkara penting yang perlu anda faham sebelum menyelesaikan soalan berkaitan bahagi perpuluhan. Cikgu ulang. Pertama, bahagi perpuluhan sama juga macam bahagi nombor bulat. Kedua, tandakan titik perpuluhan dalam jawapan di atas titik perpuluhan nombor yang dibahagi. Ketiga, jika terdapat baki, tambahkan sifar pada nombor yang dibahagi. Kemudian, proses bahagi diteruskan sehingga tiada baki. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama. Cikgu bagi contoh 26.4 bahagi 2 sama dengan, okey, jadi soalan dia adalah 26.4 bahagi 2 sama dengan berapa? Seperti biasa, cikgu kata bahagi perpuluhan ini sama juga macam bahagi nombor biasa ataupun nombor bulat. Jadi, kita buat 26.4 bahagi 2. Okey, nombor yang ingin dibahagi adalah 26.4 dan pembahagi dia adalah 2. Jadi, maksudnya kita perlu tahu sifir 2. Kalau sebelum ini, cikgu sering ingatkan kamu, kalau kamu tidak hafal sifir, tulislah sifir di mana-mana, di tepi ke ada ruang kosong, tulis. Contoh sifir 2, tulis di sini. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. 6 darab 2, 12 dan seterusnya. Jadi, mari kita jawab soalan berikut. 26.4 bahagi dengan 2. Kita mula dari digit 2. Berapa darab 2 dapat 2? Kalau kita lihat di sini, 1 darab 2 dapat 2. Jadi, 1 darab 2 dapat 2. Tolak. 2 tolak 2, sifar. Ataupun biarkan kosong. Bawa turun 6. Berapa darab 2 dapat 6? Kalau kita lihat di sini, 3 darab 2 sama dengan 6. 3 darab 2, 6. Tolak. 6 tolak 6, sifar. Lepas itu, turunkan 4. Berapa darab 2 dapat 4? 2 darab 2 dapat 4. Tolak. 4 tolak 4, sifar. Biarkan kosong. Jadi, kita sudah bahagi seperti biasa. Seterusnya, anda perlu letak titik perpuluhan nombor yang dibahagi. Nombor yang dibahagi adalah 26.4. Jadi, yang kedua tu dia bilang, tandakan titik perpuluhan nombor yang dibahagi ataupun tandakan titik perpuluhan pada jawapan di atas titik perpuluhan nombor yang dibahagi. Kalau nombor dibahagi, titik perpuluhan di sini, maka untuk jawapan dia titik perpuluhan di atas, di atasnya. Maka jawapan dia ialah 13.2. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua. 26.3 bahagi dengan 5 sama dengan berapa? Okey. Jadi seperti biasa, buat bahagi biasa. 26.3 bahagi 5. Jadi nombor yang dibahagi adalah 26.3. Pembahagi dia ialah 5. Seperti biasa, tulis sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Okey.
Jadi mari kita selesaikan. Berapa darab 5 dapat 2? Adakah? Tiada. Jadi kita letak sifar, kita gabung 2 dengan 6, jadi 26. Berapa darab 5 dapat 26 atau kurang daripada 26? Adakah di sini? 5, 10, 15, 20, 25. Okey, jadi 5 darab 5, 25. 5 darab 5, 25. Tolak. 6 tolak 5, 1. 2 tolak 2, sifar. Biarkan kosong. Seterusnya turunkan 3. Berapa darab 5 dapat 13? Atau kurang dari 13? Kalau kita lihat di sini, 10. Jadi 2 darab 5, 10. Tolak 3 tolak sifar, 3. 1 tolak 1, sifar. Biarkan. Jadi, untuk bahagi perpuluhan ini, kita tidak mahu ada baki. Kalau ada baki, apa perlu kita buat ialah kita wujudkan sifar pada nombor yang dibahagi. Nombor yang dibahagi di sini ialah 26,3. Jadi wujudkan sifar. Di mana wujudkan sifar? Di hujung ataupun sebelah 3. Jadi kita panjangkan seperti begini. Okey. Jadi kita bawa turun sifar ini ke bawah, bawa turun sifar ini ke bawah. Berapa darab 5 dapat 30? 6 darab 5 dapat 30. Tolak. Okey, sifar tolak sifar, sifar. 3 tolak 3, sifar. Seterusnya, apa perlu kita buat ialah kita meletakkan titik perpuluhan pada jawapan. Jadi, tandakan titik perpuluhan pada jawapan di atas titik perpuluhan nombor yang dibahagi. Jadi, kalau di sini titik perpuluhan nombor yang dibahagi, maka jawapan titik perpuluhan bagi jawapan adalah antara 5 dan 2. Maka jawapannya ialah, okey, sifar ini kita buang. Kita tulis 5,26. Okey. Dan contoh ketiga, di contoh kedua, contoh ketiga pula. Contoh ketiga, kita bahagi dengan 2 digit. Nombor perpuluhan kita bahagi dengan 2 digit. Cikgu bagi 7,08 bahagi 20. Okey, 7,08 bahagi 20. 20 ada 2 digit. Jadi macam biasa kita bahagi seperti biasa. 7,08 bahagi 20. Maka kita perlu tahu sifar 20. Kita tulis di tepi. Kita guna gandaan 2 kali. 20, 40, 60, 80 dan 100. Okey. Jadi gandaan 20, 20, 20, 20 bukan gandaan 2 kali. Baiklah, kita mula dari digit 7. Berapa darab 20 dapat 7? Tiada, kita tulis sifar. Maka kita gabung 7 dan sifar jadi 70. Berapa darab 20 dapat 70? Adakah sini? Tiada. Jadi berapa darab 20 dapat kurang daripada 70? 20, 40, 60. Ini. Maka 3 darab 20 dapat 60. Kita tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 7 tolak 6, 1. Seterusnya, bawa turun 8. Berapa darab 20 dapat 108? Atau kurang daripada 108? Di sini ada 5. 5 darab 20 dapat 100 atau 100. Tolak. 8 tolak sifar, 8. Sifar tolak sifar, sifar. Dan 1 tolak 1, sifar. Jadi kita biar kosong. Jadi kalau kita lihat di sini ada baki 8. Kita tidak mahu baki. Jadi macam mana cara dia? Kita wujudkan sifar pada nombor yang dibahagi, iaitu 7,08. Kita wujudkan sifar di sini. Maka seperti biasa kita bawa turun digit sifar ini ke bawah. Dia akan jadi 80. Berapa darab 20 dapat 80? Di sini 4. 4 darab 20 dapat 80. Maka kita tolak. Sifar tolak sifar, sifar. 8 tolak 8, sifar. Tiada baki. Seterusnya,
titik perpuluhan. Di mana kita perlu letak titik perpuluhan? Macam cikgu kata tadi, untuk jawapan kamu, titik perpuluhan dia mestilah di atas nombor yang dibahagi. Kalau titik perpuluhan itu di sini, maka letak di atas. Jawapan akhir ialah 0.354. Okey. Seterusnya, bahagi perpuluhan ini juga boleh dibahagi dengan nombor-nombor yang mudah. Nombor-nombor yang mudah ini adalah seperti nombor 10, nombor 100 dan juga nombor 1000. Kalau bahagi dengan 3 nombor yang cikgu sebutkan ini, anda tidak perlulah membuat bahagi yang panjang. Yang perlu anda faham adalah seperti berikut, iaitu nombor perpuluhan bahagi dengan 10. Cara dia ialah kamu gerakkan titik perpuluhan satu tempat ke kiri. Ingat gerak titik perpuluhan satu tempat ke kiri kalau dibahagi 10. Kalau bahagi 100, gerakan titik perpuluhan 2 tempat ke kiri. Maka untuk bahagi dengan 1000, gerakan titik perpuluhan 3 tempat ke kiri. Baiklah, cikgu bagi contoh seperti berikut. Mula-mula kita bahagi nombor perpuluhan bahagi dengan 10. Okey, 25.4 bahagi 10 sama dengan berapa? Jadi cikgu katakan tadi, kalau nombor perpuluhan bahagi dengan 10, 10 ni ada satu sifar, maka kita gerakkan titik perpuluhan ini ke kiri sebanyak 1 kali. Titik perpuluhan ini kita gerak 1 kali. Maka titik perpuluhan dia akan berpindah antara 2 dan 5. Jawapan yang perlu anda tulis adalah 2.54. Yang ini kita sudah padam. Tidak dapat padamkan. Okey, itu untuk 10. Bagaimana pula dengan 100? Contoh dia 401.5 bahagi 100. Jadi kalau 100, kita lihat dia ada 2 sifar di sini, 1, 2. Maka untuk bahagi nombor perpuluhan dengan 100, kita kena gerakkan titik perpuluhan sebanyak 2 kali ke kiri. 1, 2. Maka titik perpuluhan itu akan bertukar antara 4 dan sifar di sini. Jawapan dia ialah 4.015. Seterusnya, nombor perpuluhan bahagi dengan 1000. Cikgu bagi contoh, 561.3 bahagi dengan 1000 ataupun 1000. Untuk bahagi dengan 1000, kita perlu gerakan 3 tempat ke kiri, iaitu gerakan titik perpuluhan 3 tempat ke kiri. 1, 2, 3. Maka titik perpuluhan adalah di sini. Jadi bagaimana? Alamak cikgu, adakah kita tulis macam ni? Perpuluhan 5613. Adakah macam ni cikgu? Tidak. Okey, kita akan letak sifar di depan. Sifar di depan. Tapi biasanya untuk pembelajaran tahun 5 dan tahun 6 ataupun sekolah rendah, kamu hanya perlu ada 3 tempat perpuluhan sahaja. Maka yang di hujung ni kamu perlu padam. Okey, maka jawapan ialah sifar perpuluhan 561. Okey, boleh faham? Ataupun contoh yang lain yang cikgu boleh sediakan untuk yang bahagi 1000 ini adalah seperti berikut. Okey, cikgu buat contoh di sini ya. Cikgu ambil 37 bahagi 1000. Okey, sama dengan berapa? Okey, untuk menjawab soalan begini, nombor bulat bahagi 1000. Sebenarnya anda perlu faham 37 ini, di sebelah 7 ni ada titik perpuluhan. Di sebelah 37 ada titik perpuluhan. Jadi bila 37 bahagi 1000, kamu kena gerakan titik perpuluhan itu sebanyak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Okey, lepas tu titik di sini. Bagaimana tempat kosong di sini? Wujudkan sifar. Okey,
maka jawapan akhir ialah 0.037. Okey, itu sahaja. Terima kasih.